Okay, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Ashraf bin Kamarudin daripada pelajar USI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini saya ingin meminta izin untuk merekodkan sesi wawancara daripada subjek KPG 3013 iaitu Insan Guru Profesional. Okay, izinkan saya? Boleh. Okay. Silakan. Okay. Yang pertama, boleh tak cikgu memperkenalkan diri cikgu? Okay, saya Hairul Nizam bin Musa. Okay, saya merupakan seorang guru option pendidikan jasmani dan kesihatan. Option minor saya kesihatan, major pendidikan jasmani. Okay, saya belajar dulu di UPM tahun 1998 hingga 2001. Itulah sedikit tentang latar belakang saya. Okay, terima kasih cikgu. Okay. Seterusnya, boleh tak cikgu kongsikan apa yang membuatkan cikgu ni ingin menjadi seorang guru? Okay, pertama sekali minat saya dalam bidang sukan. Okay, memang saya berminat daripada sekolah lagi, saya berminat dalam bidang sukan ni. Dan jiwa guru tu ada dalam diri saya, dan saya memilih pendidikan sebagai satu cabang pekerjaan ataupun bidang pekerjaan saya lah. Yes, seterusnya, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya? Okay, untuk menjadi seorang guru yang berjaya, okay, pertama sekali kita mesti ada sifat-sifat yang murni dalam diri kita. Yang pertama sekali, kita amanah. Okay, amanah ni merupakan tanggungjawab yang besar lah kalau kita pegang pada amanah, sebab kita akan mendidik anak-anak bangsa. Dan bila kita amanah dalam mengajar, okay, secara automatik kita punya kepuasan kita mengajar tu lebih lah, kita sendiri akan rasa. Sebab benda ni benda yang subjektif, susah kita nak gambarkan. Okay, seterusnya, apakah yang perlu ada dalam diri individu sebelum mencuburi bidang perguruan? Okay, sebelum mencuburi bidang perguruan ni, okay, nasihat saya lah, kita kena bersedia dari segi fizikal dan mental lah. Betul. Okay, sebab kita nak mengajar produk kita ni adalah pelajar ataupun manusia. Okay, kita kena ada persediaan dari segi fizikal, mental untuk berhadapan dengan bermacam-macam kerana pelajar. Betul. Persediaan fizikal dan mental ni sangat penting lah. Okay. Terima kasih cikgu. Soalan seterusnya, apakah sifat yang perlu ataupun perlu disemai untuk menambah baik seorang guru untuk menjadi yang lebih baik? Okay, kalau kita tengok bidang pendidikan ni, dia ada fasa-fasa dia. Okay, mula-mula cikgu mengajar dulu. Okay, zaman tu zaman baru nak diperkenalkan tentang komputer ni. Okay, maknanya kita kena belajar macam mana nak menggunakan komputer, macam mana nak menggunakan LCD. Okay, sekarang ni benda tu dah jadi biasa. Zaman cikgu mula-mula mengajar tu, okay, memang satu kejutan lah, sebab kerajaan dia masa tu PPSMI suruh cikgu ni gunakan komputer untuk pengajaran. Okay, sebenarnya tu satu idea yang bagus. Okay, sebab hari ni kalau kita tengok, semua orang menggunakan komputer ataupun laptop dalam pengajaran. Okay, lama tak untuk atau masa yang perlu diambil untuk biasakan diri? Kita mesti ada sikap untuk belajar. Sebab bagi cikgu lah, kalau kita melibatkan diri dalam pendidikan,
bukan saja kita mengajar orang, kita sendiri pun kena belajar. Betul. Maknanya kita akan belajar sampai kita pension nanti. Kita akan sentiasa belajar sesuatu benda yang baru. Sebab sekarang ni perubahan sistem pendidikan kita ni semakin advance, semakin maju. Mana kita kena bersedialah untuk menghadapi semua cabaran-cabaran yang akan datang. Betul cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, seterusnya apakah ciri ataupun sifat-sifat yang tidak perlu ada dalam diri seorang guru? Okey. Sifat-sifat negatif ataupun ciri-ciri yang tak sepatutnya ada dalam diri seorang guru ni. Yang pertama sekali, sikap bagi cikgu, sikap sambil lewu ataupun bersikap malas. Itu tak perlu ada lah dalam diri seorang guru. Sebab kita nak memberi ilmu, kita tak boleh bersikap malas kepada pelajar. Kalau kita bersikap malas, kita sikap lebih kurang ataupun sambil lewa, okay, dia punya hasil yang kita bagi tu tak nampak. Kita kena ada sikap untuk melihat kemajuan dalam diri pelajar. Sikap ni perlu ada lah. Okay, selain daripada sikap sambil lewa, malas, sikap negatif lain seperti apa lagi tidak jujur. Tidak jujur ni pun tak perlu ada dalam diri seorang guru. Kalau kita seorang guru ni, yang pertama sekali kita mesti bersikap jujur. Jujur dengan pelajar, jujur dengan rakan sejawat. Okey, benda ni sangat penting. Kalau kita tak bersikap jujur, saya rasa kita ke mana pun kita takkan maju lah. Betul. Saya pun rasa jujur itu merupakan satu ciri yang wajib lah pada seorang guru. Ya, perlu ada. Sama ada jujur kepada pelajar, rakan-rakan, terutama sekali pada diri sendiri. Ya, betul. Seterusnya, apakah harapan cikgu kepada kepribadian guru yang akan datang? Harapan dia. Okay, harapan saya guru-guru muda yang bakal menjadi seorang guru. Okey, pertama sekali saya rasa guru-guru baru ni perlu bersedia dari segi mental dan juga fizikal. Sebab kalau kita tengok hari ni ramai guru-guru yang sakit. Sakit dari segi psikologi, dari segi mental, sebab tak ada persediaan untuk menjadi seorang guru. Okay, sebab walaupun nampak remeh berhadapan dengan manusia, tapi bila kita berhadapan tu macam-macam terelak. Kalau kita tak ada persediaan dari segi mental, kita akan sakit. Kalau tengok perangkaan tu sebenarnya guru merupakan pesakit yang paling ramai menghadapi stres, depression, ramai. Paling ramai adalah guru. Betul, saya pun bersetuju sebab guru ni perlu menjaga bukan seorang dua murid tapi ramai, dan banyak kelas yang perlu diuruskan dalam masa yang sama. Persediaan ni perlu ada dalam diri seorang bakal guru. Okay. Terima kasih cikgu. Seterusnya, apakah nasihat yang boleh diberikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Nasihat saya, jadilah seorang guru yang jujur, amanah, supaya keberkatan kita mengajar tu ada. Sebab kepuasan kita mengajar tu datangnya daripada dalam diri kita sendiri. Contoh cikgu bagi, kita mengajar budak SPM, result dia orang bila bagus, kepuasan tu kita sendiri yang akan rasa. Benda tu tak boleh digambarkan. Macam mana kita rasa seronok dia, macam mana kita rasa anak murid kita berjaya, kita boleh nampak hasil dia pada masa akan datang. Pada masa akan datang. Itu sajalah. Saya pun berpendapat begitu sebab apabila kita berusaha dan kita telah mencapai target kita, kepuasan yang akan kita dapat itu memang tidak akan terkata. Memang sangat diingini oleh guru-guru lah. Soalan terakhir saya, sekiranya ada pelajar yang
degil ataupun malas, apakah tindakan yang perlu cikgu ambil untuk memastikan mereka tidak ketinggalan dalam pembelajaran? Kalau saya lah, cara saya akan mendekati pelajar-pelajar yang bermasalah. Okey, sebenarnya kebanyakan pelajar yang bermasalah ni, mereka ada satu sebab kenapa dia orang jadi macam ni. Okey, kita cuba dekatkan dulu diri kita dengan pelajar tersebut dan kita cari apa permasalahan dia dan kita akan cuba selesaikan. Okey, bila kita dapat selesaikan, okay, dia akan respect kat kita. Dia akan memandang kita sebagai seorang yang boleh dipercayai. Sebab tu kita perlu mendekatkan diri pada pelajar-pelajar yang bermasalah. Bukan kita marah dia, bukan kita pulau dia. Kita sebenarnya sepatutnya kita mendekatkan diri kita pada pelajar-pelajar macam ni supaya kita dapat menyelesaikan apa masalah yang dia hadapi. Okey, itulah satu cara lah untuk berdepan dengan pelajar-pelajar yang bermasalah. Betul cikgu, sebab setiap apa yang berlaku mesti ada sebabnya. Itulah masalah pelajar. Kalau mereka degil ataupun malas, mesti ada sebab ataupun punca yang perlu kita sidik sebagai seorang guru untuk memastikan masalah mereka ini tidak membebani pembelajaran mereka. Okay, itu saja daripada saya cikgu. Terima kasih banyak kerana sudi berkongsi masa dengan saya. Okey.